Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizah bin Muslim daripada kos Ekonomi Kewangan. Okey, so hari ini saya akan bentangkan tentang etika menuntut ilmu. Okey, yang pertama sekali untuk bahagian pengenalan, saya akan terangkan apa itu etika dan apa itu etika menuntut ilmu. Etika ini ialah perkataan etika ini berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud perangai atau kepribadian. Etika juga bermaksud prinsip moral atau set prinsip moral. Ini bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seorang terhadap masyarakat. Untuk etika menuntut ilmu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk berubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, kerana pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan kebenaran bagi sesuatu perkara. Isi yang pertama ialah etika yang betul dalam menuntut ilmu. Okey, terdapat 3 poin yang saya akan ketarakan dalam isi ini, iaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Niat adalah perkara penting sebelum kita melakukan suatu perkara. Apabila niat kita ikhlas untuk melakukan dalam menuntut ilmu, ia akan menyebabkan proses untuk menuntut ilmu itu akan menjadi lebih mudah, dan ilmu yang kita belajar akan lebih mudah untuk masuk ke dalam minda kita. Yang kedua ialah menghormati guru dan atau sesiapa sahaja yang memberikan ilmu. Menghormati guru amat penting kerana ini akan menjamin keberkatan ilmu tersebut. Keberkatan dalam menuntut ilmu mampu menggunakan ilmu tersebut untuk kita terima dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir ialah tidak bersifat sombong atau riak. Sifat riak atau sombong ini mampu membuat kita berasa lebih daripada orang lain. Perkara ini akan menyebabkan apabila kita menuntut ilmu tu, kita akan berada dalam keadaan sambil lewa atau tidak bersungguh-sungguh sebab kita merasakan diri kita lebih daripada orang lain. Itu bagi etika yang betul dalam menuntut ilmu. Okay, nama saya Muhammad Irfan Mijari daripada ISM Ekonomi Kewangan. Saya akan menerangkan tentang etika yang salah dalam menuntut ilmu. Ada beberapa kesalahan dalam menuntut ilmu yang saya akan listkan dalam presentation ni. Yang pertama ialah meremehkan waktu belajar. Kebanyakan pelajar pada masa kini lebih suka untuk melambatkan diri untuk belajar. Orang suka untuk belajar last minute macam tu lah. Seterusnya, belajar hanya untuk menghafal saja. Kesalahan dalam belajar yang menghafal ni sangatlah tidak baik. Namun apabila hanya menghafal tanpa mengulang, bahkan tidak mengamalkannya, maka ilmu tu tidak akan meresaplah ke dalam jiwa kita sendiri dan mungkin tidak akan digunakan untuk masa akan datang. Seterusnya, belajar pada masa yang singkat. Belajar pada masa yang singkat ni merupakan kesalahan dalam belajar ni lah. Sebagai contoh, bila kita mahu menduduki peperiksaan, kebanyakan pelajar akan tidak tidur malam untuk mengulang kaji pelajaran. Itu sangat tidak baik lah untuk kita punya, untuk mendapatkan ilmu tu lah sendiri, sebab ilmu tu mungkin tidak akan dapat meresap ke dalam otak kita dengan lebih cepat. Seterusnya, belajar semua mata pelajaran sekaligus. Ini memang banyak berlaku ketika masa untuk mengambil peperiksaan. Bila kita belajar sekaligus, maka mungkin ilmu tersebut akan bercampur aduk dan akan mungkin kita akan kurang faham lah tentang ilmu yang kita belajar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Izzat Muhammad daripada ISM Komunikasi Sosial. Jadi, kesan baik etika menuntut ilmu ada 4 poin yang saya dapat. Yang pertama adalah dapat memberi peluang pekerjaan. Jadi, sekiranya kita menuntut ilmu, kita dimudahkan untuk mencari pekerjaan sekiranya kita ada kemahiran dalam suatu bidang itu. Poin yang kedua adalah dihormati oleh orang ramai. Jadi sekiranya kita mempunyai ilmu yang banyak ataupun ilmu, orang ramai, orang sekeliling kita akan menghormati apa pendapat kita ataupun apa yang kita cakapkan kepada mereka, kerana ilmu ini adalah satu anugerah ataupun sesuatu yang kita perlu kejar. Sebab tanpa ilmu kita sukar untuk hidup di dunia ini, sebab ramai orang yang menipu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sekiranya kalau kita mempunyai ilmu, kita tahu tentang suatu perkara tersebut, jadi kita sukar untuk ditipu.
Jadi poin yang ketiga adalah ilmu juga boleh meningkatkan taraf hidup. Seperti mana saya terangkan dalam poin yang pertama saya tadi, sekiranya kita punya ilmu, habis saja belajar, jadi kita boleh gunakan ilmu itu untuk mencari pekerjaan. Kat sini saya nak cakapkan ada banyak lagi kebaikan sekiranya kita menuntut ilmu. Jadi ini antara salah satu poin yang saya kemukakan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal bin Abu Bakar. Saya dari kos ISM Komunikasi Sosial. Okey, pada bahagian saya kali ini saya akan menerangkan kesan buruk dalam mengingkari ilmu. Antara kesan buruk dalam mengingkari etika menuntut ilmu ialah ilmu yang dipelajari tidak akan mudah difahami. Ini kerana ianya tidak akan mendapat keberkatan oleh guru dan akan mengakibatkan kegagalan. Selain itu, kehidupan akan menjadi tidak menentu. Contohnya, peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana amatlah susah kerana tidak mengikut capaian yang diinginkan oleh majikan. Selain itu, kehidupan juga akan menjadi terumbang-ambing dan tidak mampu menyara diri sendiri maupun keluarga. Ini akan menyebabkan peningkatan dalam masalah sosial dan barangkali akan berada di tahap kemiskinan yang tinggi. Seterusnya, masyarakat akan memandang rendah terhadap individu tersebut. Contohnya, masyarakat akan merasa individu tersebut membawa beban kepada mereka kerana tidak dapat membantu mereka bila mereka memerlukan. Ini adalah antara kesan-kesan buruk yang dapat kita lihat bila kita mengingkari ilmu. Sesungguhnya ilmu itu sangatlah berguna untuk kita dan masa depan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Azhar bin Ahmad Razif Amri. Saya dari kos ISM Komunikasi Sosial. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan etika menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu fardu ain bagi setiap individu. Yang pertama, kita harus menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas akan setiap pelajaran yang diterima. Hal ini kerana ilmu amat penting dalam hidup kita dan kita sentiasa dapat merasakan dahaga ilmu dan tidak bersikap malas. Seterusnya, kepentingan menuntut ilmu juga dapat menjauhkan kita daripada maksiat dan dosa. Hal ini kerana kemaksiatan dan dosa dapat menghalang kita daripada memperoleh sesuatu ilmu yang tidak bermanfaat dan dapat merosakkan kehidupan setiap individu. Yang ketiga, kita juga perlu merendah diri ketika kita sudah memperoleh sesuatu ilmu itu. Hal ini kerana kita tidak perlu bersifat sombong ataupun riak. Kita harus mengajar seseorang yang tidak memperoleh ilmu tersebut. Akhir sekali, kita tidak haruslah berasa malu dan sombong akan ilmu kerana ia dapat menyukarkan kita untuk mendapat ilmu. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Fernandes dan hari ini saya nak bentangkan tentang pandangan ahli akademik terhadap etika menuntut ilmu. Jadi, menurut pandangan ahli akademik L. Edwards 1993 terhadap etika ilmu, beliau berkatakan bahawa konsep ilmu yang berteraskan agama merupakan salah satu asas pada falsafah pendidik negara dan objektif yang utama dasar pendidikan yang menuju ke arah melahirkan insan yang berilmu, bermoral dan berkeyakinan. Pendidikan dalam masyarakat beragama bertujuan untuk memberikan keimanan yang mantap dalam diri serta menyuburkan jiwa yang ingin menyumbang pada bangsa dan negara. Menurut pandangan Al-Hadi 1926 pula, maruah dan harga diri seseorang itu amat berkait rapat dengan ilmu pengetahuan mereka. Seseorang insan itu akan dihormati disebabkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Dan hal tersebut akan meninggikan lagi maruah dan harga diri individu tersebut. Individu yang rajin dan berilmu pengetahuan sepatutnya dijadikan sebagai contoh yang baik kepada orang yang jahil, tidak berpelajaran dan malas serta diberi penghormatan disebabkan intelektualiti dan tanggungjawab yang lebih besar terhadap negara. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, berdasarkan 6 poin yang ahli kumpulan saya telah ketarakan tadi, di sini saya akan merumuskan bahawa
Setiap perkara yang kita lakukan perlu disulami dengan adab dan etika yang sesuai. Perkara ini mampu memberikan kesan positif kepada diri kita sendiri dan juga masyarakat sekeliling kita. Etika mampu membentuk jati diri seseorang untuk menjadi lebih utuh, terutama sekali ketika menuntut ilmu. Ilmu umpama cahaya yang menerangi kegelapan. Ilmu amat penting kepada diri kita supaya kita menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.